Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Carilah rezeki, tetapi jangan tamak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa macam sahabat-sahabat La Tahzan, semalam kita belajar tentang jauhilah maksiat. Setelah kita merujuk ayat Quran yang terlalu banyak semalam, hadis Nabi yang panjang, adakah masih lagi kita rasa seronok melakukan maksiat? Maksiat tu dalam bentuk apa saja ya? Jangan cara faham macam orang Melayu kita, anak dia tu buat maksiat. Maksiat tu maksud keluar lelaki perempuan, kan macam itulah. Nampak hubungan lelaki perempuan je maksiat. Dia tak tahu menipu tu maksiat, rasuah tu maksiat, menderhaka orang tua tu maksiat, menonton video lucah tu maksiat. Tu masalah tu. Okey, maksiat itu maksudnya kita menderhakai Allah. Apa yang Allah suruh, kita tak buat. Apa yang Allah larang, itu pula yang kita sibuk buat. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga bukan kita. Okey, saya tak boleh sambung lagi. Pokpek saya 8.30 dah. Saya baru habis kelas pukul 7. Saya mula 7 suku tadi. Sebab pagi-pagi bila suami di sisi macam-macam lah pula. Kalau dulu kan muslimat, ustaz subuh di surau. Jadi makan paginya bersama jemaah surau. Sekarang ustaz di rumah, makan paginya bersama ustazah. Kena urus dululah sebelum masuk ke sekolah. Ustazah masuk sekolah, sekolah La Tahzan, sekolah macam-macam sekolah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan dia memanglah tak apa. Abang buat sendiri, abang makan sendiri. Hari-hari kau nak macam tu. Jangan ambil kesempatan. Okey. Baik, berapa hari je? Hari ni hari ke-5. Hari ke-5 Rabu sampai Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ke-5 kuarantin. Hari ni ustaz nak swab test yang terakhir. Berapa banyak swab test lah. Yang di KLIA dah negatif dah, semalam dapat result. Okey, kemudian hari ni swab test hari ke-5. Lulus yang ni hari ke-7 baru potong gelang. Tu ingat mudah ke? Okay. Cahaya Ma'arif masih di hotel ke? Cik Rodia, Mazni Ahmad, Opah Aznah, Nur Ali, Selia, Arif, Arifah Ipa, Nur Hawa, Suzana Amiruddin, Hamidah Sa'ad. Kita mulakan, insya-Allah. Saya akan berhenti sebelum 9.30. Bahkan kalau boleh seawal yang boleh, sebab 9.30 Jajah dah sampai untuk ambil saya ke masjid. Masjid mana kuliah ustazah hari ni? Masjid Sentul. Tak sempat nak cuci muka pun sebab kuliah pagi tadi nangis-nangis, tadabbur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum. Liza Atif from New Zealand menonton. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut sekali lah, Ifti Shazina nama. Bestnya nama anda. Baizura Badlisha, Maria Muhammad, Rozia Abdul Hamid, Aziza Ja'far, Siti Zaiti. Alhamdulillah. Subhanallah. Cik Siti Atikah Tukimin, hamba Cik Siti Atikah Fofula, nama disebut di TV Al-Hijrah semalam. Siti Roziah Osman, Zahra Ramli, Nurisa Babu, Siti Azmahani, Nur Azrina Osman, Umila. Wah, sedap nama. Hani Haniyah, Nur Aini Harun, Sa'diah Ahmad, Jamilah Buyung, Hatijah Abdullah. Salam sejuk dingin dalam gerimis. Oh, sejuk ke Kak Jah?
Saya tadi sepatutnya basuh baju masuk dalam mesin. Lepas tu dah tak sempat dah. Tak apa, Ustaz kata besok je. Hari ni mungkin mendung. Pandai nak dia pujuk hati. Ustazah lupa nak basuh kain. Dan rupanya kulim yang hujan ni Kak Jah. Okey, surah pula dah apa? Bab 119. Bab 119. Carilah rezeki. Muka surat 236 betul. Hari ni anda boleh baca komen dengan bahagia. Saya tak perlu sengit-sengitkan tubuh. Sebab warna hijau ni dengan tulisan putih tu sedang elok lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Carilah rezeki tetapi jangan tamak. Maknanya agama suruh kita cari rezeki, tapi agama tak bagi kita tamak. Ulat yang ada dalam tanah diberi rezeki oleh Tuhan semesta alam. Kita baca surah Al-An'am ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum, dan tidak ada suatu binatang yang melata, itulah dabbah. Tidak ada suatu binatang yang melata pun di bumi dan burung yang terbang melayang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan mereka makhluk-makhluk juga seperti kalian. Kita makhluk manusia, ada makhluk binatang, ada makhluk tumbuhan. Makna makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Itulah Allah sang pencipta. Okey, dalam hal mendapat rezeki. Jadi keyakinan beberapa ayat Quran dalam ni menyatakan kepada kita, awak yang kita takut sangat dengan rezeki Allah. Setiap kehidupan, termasuk ulat dalam tanah, apa saja binatang yang melata, apatah lagi manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik kejadian, pasti ada rezekinya. Ustazah cakap senang lah, saya ni dah bekerja macam-macam, rezeki tak ada. Hai, pelik dah ni. Usaha kita perlu digandakan lagi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, dan rezeki bukan saja dalam bentuk kerja, sihat. Apa gunanya sihat? Untuk boleh beribadat. Apa gunanya sihat? Untuk boleh bekerja mencari nafkah. Sebab nafkah itu juga adalah ibadah. Okey, kena faham. So, apa lagi rezeki? Tenang. Memang tak bekerja, PKP, just stay at home. Tapi tenang, muslimat dirahmati Allah. Terasa berkat duit simpanan. Ada je orang hantar makanan. Bukan nak mengharapkan sumbangan-sumbangan orang, tapi sebab kita tak boleh bekerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dah boleh bekerja, orang hantar lagi sumbangan, minta maaf, saya dah ada pendapatan, mungkin ni hak orang lain, saya takut termakan haknya orang lain. Ni kita kena sebut. Jangan kita dah dapat pendapatan, orang bagi, ustazah, ambil je lah. Betul. Tapi kita tahu orang belakang rumah kita tak dapat pun sumbangan. Padahal dia lebih susah. Sampai sekarang tak bekerja. So kita pindahkan rezeki yang kita dapat tu kepada orang belakang. Sebab kita tahu ini adab. Okey, sahabat-sahabat. Sebab orang tak tahu. Tapi Allah maha tahu. Masya Allah, tabarakallah. Burung yang berada di dalam sarangnya juga diberi makan oleh Tuhan yang maha pengampun dan maha pembalas kebaikan. Bila kita orang yang nak belajar, memburu redanya Allah, kita akan betul lah. Burung dalam sarang pun Allah beri makan. Ini kan lagi aku. Betul? Tapi bagi orang yang tak nak belajar ilmu, tak nak mendekat kepada Allah, ustazah cakap, burung yang berada di dalam sarangnya juga diberi makan. Ustazah belum habis lagi cakap dia dah. Ustazah, saya ni manusia bukan burung. Ya Allah, sabarlah, belum habis lagi sampai titik terakhir. Mai mengaji sampai habis. Mai dengarlah tahzan, bukan sekerat-sekerat. Full episode. Mohon terasa. Awal-awal pakai tudung hijau dah kena dah. Muslimat dirahmati Allah, ni nak khabar daripada hati sejujur-jujurnya. Berbeza orang yang istiqamah dengan jab ada, jab tak ada. Bukan mesti live. Bukan mesti bersama Ustazah Muzayyana.
Hari-hari carilah ilmu. Jangan pilih guru mana, tajuk mana, tapi ilmu, sahabat-sahabat. Every day. Every day. Ini pesanan Ustazah Zai. Dah buat ke belum? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cari ilmu. Bukan mesti dalam talian sahaja hadir. Bukan mesti hadir saja dalam talian. Bukan mesti tengah duduk macam ni, bila kerja saya semua tak selesai. Bukan. Mungkin sambil pandu kereta. Nak memilih hiburan yang terkinja-kinja ataupun ilmu dalam kereta. Okey, sahabat-sahabat musafir yang panjang, sangkut jam. Kita memilih hiburan yang macam mana. Dengar ni dapat ilmu. Dengar hok tu, macam terhibur sekejap je. Lepas tutup radio, gaduh balik laki bini dalam kereta. Macam tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi cari setiap hari di mana sahaja dengan siapa pun. Syarat Allahumma hdini fi man hadait. Doa kita pagi tadi, ya Allah berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang engkau beri hidayah. Maksudnya kita selalu ulang dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Antara minta dengan Allah, temukan aku dengan circle yang baik, temukan aku dengan guru yang mursyid, temukan aku dengan kawan-kawan yang ikhlas dalam menasihat. Sahabat, Ustazah takut, Ustazah bukan orang alim, tapi Ustazah menggunakan kitab yang tidak boleh disangkal, yang Ustazah hanya bacakan. So, sahabat-sahabat, tak mesti dengar Ustazah Zai, tak mesti dengar Latahzan. Ustazah faham, macam-macam menu ilmu kita dapat, tetapi tolong yang kita rujuk adalah Quran dan hadis. Okey? Itu sumber perundangan Islam yang utama. Jadi kita takut tersilap. Orang ni duk jampi serapah macam-macam. Itu pula yang kita follow. Tu hati-hati. Baik. Surah pula. Ni hadis Nabi SAW. Kama yurzaqu tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Masya-Allah. Sebagaimana burung yang diberi rezeki, yang terbang berangkat dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Masya Allah, tabarakallah. Daud Salmah, bagusnya. Subhanallah, moga Allah redha pada anda. Amin. Ikan yang berada dalam air juga diberi rezeki oleh Tuhan penguasa langit dan bumi. Surah Al-An'am 74. Yuta'imu wa la yuta'am. Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Allah tu lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tak diperanakkan. Kita yang beranak. Okay? Kita yang diperanakkan. Saya tak beranak, Ustazah, tapi diperanakkan. Kita lahir daripada ibu dan ayah kita. Tapi Allah tak diperanakkan, tak beranak. Yut'imu wala yut'am. Dia, yakni Allah, memberi kita makan. Memang bukan Allah yang suap. Memang bukan Allah yang hantar Grab food, Panda food dekat rumah kita. Tetapi siapa yang beri rezeki tu? Dia yang memberi kita makan. Kenapa Ustazah confident sangat ni? Awak makan apa? Makan beras pula dah. Makan nasi. Daripada mana datangnya nasi sebelum dimasak? Beras. Dari mana datangnya beras? Padi. Di mana padi ditanam? Tanah. Dengan apa padi hidup? Air. Siapa yang beri air? Ada orang manusia hebat, terror macam mana buat air? Tak ada. Itulah maksud Allah yang beri kita makan. Rezekinya Allah datang daripada tanah, tumbuh ke atas. Atau daripada langit, turun ke bawah. Itulah hujan yang menyuburkan tanam-tanaman di atas muka bumi, yang menjadi makanan kepada kita. So manusia ini sebenarnya adalah tanah. Makanannya daripada tanah, tubuhnya diperbuat daripada tanah. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu selayaknya kita kembali ke dalam tanah. Masa berada di atas tanah, jangan sombong sangat. Kita pasti akan berada di dalam tanah. Kenapa mesti berada dalam tanah, Ustazah? Sebab asal kita adalah tanah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah beri makan. Tapi Allah tak diberi makan. Allah tu. Kalau aku tak solat, susah hati Allah tu kan? Jangan biadab dengan Tuhan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Bahasa-bahasa budak-budak muda sekarang, nama Islam, IC Islam, tapi banyak terlupa adab-adab dalam beragama. Allahu Rabbi menghina, menghukum, mencerca ulama seperti makanan bagi mereka.
Okey, sedangkan yang ulama sebut itu adalah kata-katanya Allah, kata-katanya Nabi. Ustazah, itu bukan ulama, tu ular dalam semak tu. Itu dosa dia dengan Allah. Tapi apa yang disampaikan, sahabat-sahabat, dengar. Macam mana lagu dengar tu? Kan? Maknanya, yut'imu wa la yut'am. Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Ibarat kalau Allah nak kata, aku suruh kau sembahyang. Kau nak sembahyang ke? Kau tak sembahyang ke? Ada aku kisah. Sebab Allah adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Allah tak pernah pun mengharapkan kita. Kita yang mengharapkan Allah. So nak sombong macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nak sombong macam mana? Bumi yang kita pijak ni miliknya Allah. Langit yang kita junjung miliknya Allah. Suami yang begitu datang dalam hidup kita hantarannya Allah. Semua untuk Allah. Dari Allah. Kerana Allah. Seorang yang tak balik kepada Allah macam mana? Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Anak-anak MRSM Sungai Besar. Kenapa ya Nur Alis? Anak-anak MRSM Sungai Besar. Sungai Besar ni sekolah saya dulu ni. Covid ke? Sahabat-sahabat, tolong doakan bonda kita, Rohana Saleh. Saya tak pasti dia ada ke tidak sekarang ni. Anda ingat bonda Rohana Saleh, Cikgu Rohana Saleh yang selalu bersama kita, yang create satu syair indah untuk Ustazah Zai. Pagi tadi dia messenger Ustazah, dia positif Covid. Sangat tak sangka. So tolong bantu dengan doa sahabat-sahabat muslimin muslimat, berkat semua kita berkumpul berpagi-pagian. Bonda Cikgu Pencin Rohana Saleh yang create, yang buat syair Ustazah Zai yang baru-baru ni Ustazah sebarkan. Beliau baru positif Covid. Tolong doakan sembuh dengan izin Allah. Sebab bonda Rohana Saleh adalah manusia bermanfaat kepada ummah. Baik, sementara itu anda lebih suci daripada ulat, burung dan ikan. Tadi kita bicarakan orang yang tak nak dengar nasihat orang. Ustazah ni mengajar apa? Cerita pasal ikan, cerita pasal burung. Ingat kita ni ikan, ingat kita ni burung. Kita ni manusia kot Ustazah. Allah, sabarlah. Sebab tu mengaji jangan sekejap-sekejap. Kena dengar sampai habis. Amin, amin. Nur Zarinawati, terima kasih. Bantu dengan doa, okey? Sementara itu anda lebih suci daripada ulat, daripada burung dan daripada ikan. Tidak usahlah bersedih hanya kerana soal rezeki. Ada ramai bergaduh laki bini kerana rezeki. Ada ramai putus saudara kerana rezeki. Ada ramai orang cacar marba kehidupannya, cerca mencerca. Kan? Hanya kerana berebutkan rezeki. Sedangkan rezeki itu bukan manusia yang atur, tapi Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang yang hidupnya dihimpit kemiskinan, kesusahan dan tekanan hidup hanya kerana mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang yang kaya, rezekinya melimpah, badannya sehat dan mendapat kebaikan daripada Tuhannya. Kemudian dia berpaling daripada ketaatan, sering meninggalkan solat dan sering melakukan dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kesihatannya dan keluasan rezekinya dan menimpakan kepadanya kemiskinan, kesedihan dan kegundahan, sehingga dia selalu ditimpa kesusahan demi kesusahan dan bencana demi bencana. Allahu Rabbi. Anda baca dengan hati ya perenggan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita akan cek hati kita. Kita akan muhasabah sepanjang hari. Apa yang aku dah buat dalam hidup ini ya Allah? Masa Allah bagi rezeki, kita terlupa untuk berterima kasih dengan Allah. Melalui amal salihat, kita gunakan mata untuk beribadah, telinga untuk beribadah, lisan untuk beribadah, tangan dan kaki untuk beribadah. Inilah orang bersyukur. Bukan orang bersyukur, bayangkanlah ini trofi. Terima kasih yang mengundi saya, yang menyokong saya. Lepas tu gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Pegang trofi, skirt masih pendek, rambut masih menggerbang. Okey sahabat-sahabat, itu tak layak beralhamdulillah.
mengembalikan kepada Allah sebab anda sedang bermaksiat kepada Allah. Faham ya? Alhamdulillah semata, pahala insya-Allah kita menyebut nama Allah. Tetapi buktikan dengan amal. Gunakan seluruh nikmat yang Allah beri untuk dipersembahkan semula kepada Allah. Itulah syukur. Baik. Surah Taha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa berpaling daripada zikri, peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Allah sebut barang siapa berpaling daripada peringatanku, an zikri. Di situ dalam zikri ingat apa? Zikrullah, ingat Allah. Di situ ada apa? Tazkirah. Manusia sering lupa, perlukan tazkirah. Dalam 24 jam, berapa jam kita lupa, alpa dan leka? So kenapa tak boleh hadiahkan 1 jam untuk kembali membugarkan jiwa kita, tunduk ingat kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, Allah sebut dalam Toha 124, dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. That's why yang messenger ustazah curahan hati kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Munirah Deraman, kita doakan. Munirah meniaga apa sayang? Kita doakan Munirah Deraman nak start meniaga. Saya risau ni ustazah, takut tak ada orang beli. Allah sahabat-sahabat, saya faham peniaga. Saya faham peniaga, muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang yang dimuliakan Allah, kerana apa? Kerana dia bekerja dengan kudratnya sendiri. Mungkin dia jual nasi lemak, dia takkan bangun lepas subuh. Pukul 3-4 pagi dia dah siap sedia semua. Sambil dia bungkus nasi lemak dia dengan pengharapan, biarlah habis jualan aku hari ni. Bayangkan kalau dia timpa ribut taufan. Sahabat-sahabat, tak ada orang membeli dengan kelebatan hujan sebagainya. Dia bawa balik pulang. Kemudian gerainya habis dihanyut air. Nasi lemak berterabur. Macam mana orang ni tak kecewa? Kenapa Allah tu zalim sangat pada aku? Allah sayang. Tidak. Masya Allah, Kiflizul meniaga apa? Mainlah share sikit. Cuba yang meniaga nasi lemak tepi jalan ke, kuih muih ke, cuba share sikit gerai saya kepada orang Johor di sini, sekian. Okey, Cikgu Farah ke yang buat ni, apa ni, dekat atas tu tajuk dia cikgu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya minta sebab saya tak tahulah tab saya ni bila kita buka tu, dia tak boleh nak copy, nak buat tajuk yang baru tu, tak boleh. Faham Ida Najwa? Nanti ada masa kita sambung dengar lagi ya. Sebenarnya tak perlu minta maaf lah sahabat-sahabat kalau nak keluar ke apa ke. Saya faham anda orang yang beradab. Tapi saya tahu kita ni dalam teknologi yang live boleh live. Nanti kalau kita save, kita boleh dengar semula. Kalau tak dengar ustazah, nanti sambil-sambil drive tiba-tiba dengar radio IKIM ilmu. Itu semua ilmu. Saling macam mana ya? Kita seronok kawan-kawan kita berada dalam suasana ilmu. Sebab cara fikirnya akan terubah dengan ilmu yang dia tadah. Percayalah. Okay? Orang tak ada ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kesian. Sebab tu bila orang ustazah, kenapa orang tu macam tu? Kesian. Kalau dia faham, dia takkan buat macam tu. Jadi kita jadi orang yang suka cinta ilmu. Minta Allah beri kita faham dalam ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Baik. Okey, surah Al-Anfal 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duk tunggu tadi apa sahabat kita yang apa? Yang kata nak berniaga tadi tu, kok dia respon, dia dah sibuk dah kot Allah, sayukan hati sahabat-sahabat, semoga dilakukan. Lariskan jualannya hari ini. Semoga semua peniaga-peniaga, sahabat-sahabat diberi limpahan rezeki barakah. So nak dapat rezeki yang tidak sempit, kembalilah pada Allah walau dalam kesibukannya berniaga, insya-Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Rahimah Umar, saya sokong apa yang anda sebutkan. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laris kan Kak Latifah Sukarjo? Awak yang payah sangat Ustazah Zai ni. Okey, Al-Anfal 53. Yang demikian seksaan itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Masya Allah sahabat-sahabat, kita nak berubah, hijrah daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang dah baik kepada super baik. Begitu. Cik Latifah Ali baru muncul. Amin. Cikgu Farahayana kita dalam musafir menghantar anaknya ke Terengganu Darul Imam untuk sambung hafazannya. Kita doakan permusafiran yang barakah, anak-anaknya soleh dan solehah, muslih wa muslihah, semualah anak-anak orang lain yang dihantar ke asrama pun insya-Allah ya, dipermudahkan segala urusan. Walaupun kita sibuk ke sana sini masih dalam ketaatan. Tengok tu, dalam musafir masih lagi dengar ilmu. Tabarakallah. Baik, surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah, deep lah sahabat-sahabat. Apa sahaja yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dan kesalahan-kesalahanmu. Sebab itu sahabat, bila kita diuji, ditimpa musibah, jangan pernah menuding jari salahkan orang tu dulu. Allah yang cakap, mungkinkah sebab usahaku ni kurang tepat? Aku cari kawan yang salah. Mungkinkah aku start hari tu dengan silap langkah? Aku. Maka ampunkan aku, wahai Allah, kalau ada tersilap lalu sempit rezeki aku ni. Maafkan aku ya Allah, pimpin aku ke jalan yang benar ya Allah. Minta sebelum kita nyalahkan orang lain. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, tolong faham macam mana Allah tarbiyah kita dalam Al-Quran. Okey? Allah, hai, rasa sayanglah pula nak stop ni. Sebab Allah kabulkan doa saya ni. Saya nak berhenti awal hari ni. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kita tengok satu lagi ayat Quran yang terakhir dalam bab carilah rezeki tetapi jangan tamak. Surah Al-Jin ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronoklah. Seronok di kalangan rakan-rakan kita ni ada peniaga tepi jalan. Masya Allah. Kenapa Ustazah seronok sangat? Ustazah raikan anda sangat, sahabat-sahabat. Sebab Ustazah sangat percaya. Bukan mudah caranya anda mencari rezeki, ya Allah. Semoga ditambah-tambahkan rezeki, diluas-luaskan rezekinya. Amin. Sebab tu ada mereka yang kata, kau tak apalah, kau kerja gomen, kan? Hujung bulan cucuk-cucuk je dapat duit. Aku ni, kan? Yang gomen pun rezeki Allah. Takkan berkat kalau gomen-gomen saja, tapi main-main dalam agamanya Allah. Faham Masya Allah, tabarakallah. Yang meniaga pun takkan berkat kalau duk buat main-main dengan hukumnya Allah. Jadi bayangkan kawan-kawan kita ni subuhnya mungkin terganggu dengan buat persiapan nak meniaga di pagi hari. Zuhurnya mungkin terganggu dek kerana nak menghabiskan jualan. Asarnya mungkin terganggu dek kerana nak kemas-kemas warung di tepi jalan. Maghribnya mungkin terganggu dek kerana dah kepenatan. Isyaknya mungkin terganggu kerana awal ketiduran. Tu dia, syair kan? Masya Allah. Keluar pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah happy kita semua bersaudara. Ya, sangat-sangat bersaudara. Masya Allah, kan? Saya faham sangatlah orang-orang meniaga ni.
Maunya tak faham. Setahun setengah ni tutup Alfawaz Travel ni. Masya Allah, Masya Allah. Faham. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi wahai sahabat-sahabat yang berniaga warung di tepi jalan, tolonglah dalam kesibukan, siapkan pukul 4 pagi dah bangun untuk nasi lemak, untuk buat sambal. Azan subuh berhenti sekejap sayang, subuh. Dan paksakan diri untuk sempat 2 rakaat sunat sebelum subuh. Kenapa? Dalam sujud kita, ya Allah, Engkau yang bagi sedap, Engkau yang bagi laris, Engkau yang bagi rezeki. Tolonglah aku Ar-Razzaq. Jangan ada rugi hari ni. Tapi bila kita dah usaha macam-macam, orang puji makanan kita sedap, tapi akhirnya petang hari bila kita kira untung rugi, rupanya hari tu kita rugi. Pujuk lagi hati, ya Allah, tak apa rugi kat dunia, ya Allah. Jangan Engkau hinakan aku. Jangan aku jadi manusia yang rugi dekat akhirat. Kau kuatkan aku, ya Allah. Takutnya aku menjadi manusia yang rugi di akhirat. Pujuk lagi hati. Setan ni duk besar dah tepi telinga kita ni. Kan? Tengok sebab engkau sembahyang subuh lah tadi, meniaga engkau rugi hari ni. Tengok sebab engkau berhenti solat zuhur lah tadi, nasi lemak engkau kena curi. Tengok. Tu setan punya kerja tu. Setan betul lah engkau ni setan. Cakap macam tu kat dia kan. Memang setan kata apa? Memang aku dah setan. Ada ku kisah. Tapi yang tak setan tu pula jadi setan. Sekian dimaklumkan. Kan? Faham ke? Faham ni. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni jalan agama Islam, benar-benar kami Baiti Jannati. Ya Allah, siapa yang jumpa Ustazah di Baiti Jannati tu? Baiti Jannati? Dapat berjumpa Ustazah di Baiti Jannati tu mana? Maknanya rumah ngaji tu ke? Melaka tu ke? Saya tak faham subhanallah. Banyak sangat jumpa-jumpanya. Hari ni orang KL, jom kita jumpa di masjid. Bukan masjid, madrasah apa Jom? Jauh pula dah. Madrasah apa Sekejap nak tengok juga nama. Dekat Sentul, Taman Datuk Senu, Sentul, Madrasah Raudatul Muttaqin, Kuliah Muslimat. Ada tajuk ke? Ya Allah, baru perasan. Tajuk dia Wanita Anugerah Terindah, Cabaran Akhir Zaman. Tu dia. Apa saya nak cakap Cakap je lah apa-apa pun kan. Okey, jap nak fokus. Tajuknya Wanita Anugerah Terindah. Betul? Wanita Anugerah Terindah. Takkan indah lah kalau tak solehah. Itu je. Cabaran akhir zaman. Betul. Nak jadi wanita solehah di akhir zaman ni. Ayo, hamba. Alamak, malunya. Adakah orang yang first time tonton? Apa Ustazah ni, ayo, hamba semua keluar. Ampun. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Masya Allah, indahnya ayat ni. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Indah kalau kita faham janjinya Allah. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus. Cuba anda tengok kalimah tetap berjalan lurus. Wa allaw istaqamu. Itulah istiqamah. Hujan, ribut, taufan, petir, halilintar, tetap istiqamah. Wa allaw istaqamu. Apa maksudnya tu? Dan bahawasanya jikalau mereka tetap istiqamah, berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, muda pun kekal dengan agama Islam, tua pun beramal dengan Islam. Allah, sahabat-sahabat, benar-benar kami, kata Allah, ni jaminan Allah, akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Gambaran ni, maksud Allah janji akan beri rezeki yang mengalir seperti air yang tidak ada putusnya. Subhanallah. Itu yang keluar orang berilmu macam Nilofa juga sebut. Bab Nilofa hijrahnya itu memang dia mencari ilmu, sahabat.
Lepas tu viral kan satu ketika dia punya doa tu, ya Allah anugerahkan aku rezeki seperti air zam-zam yang mengalir. Makna apa gambaran dia tentang zam-zam? Daripada dulu sampai sekarang mengalir, sumbernya yang tak pernah putus. Dan dikunjungi Mekah kerana air zam-zam itu antaranya. Terasa barakahnya. So dia nak rezeki yang macam tu. Salah ke Ustazah kita doa macam tu? Nabi Muhammad bukan doa macam tu. Of course doa yang terbaik, doa yang kita tiru, copy paste ajaran Nabi yang dalam bahasa Arab, yang kita faham kenapa Nabi ajar kita doa-doa macam tu. Contohnya Ustazah wajibkan para penonton, follower Ustazah Zai terbaliklah pula, amalkan buku amalan harian. Okay, contohnya pagi tadi Ustazah ada kelas pukul 7. Ya Allah, jagakan hati aku. Bukan untuk menunjuk-nunjuk sahabat, tapi untuk menunjuk cara. Amalan harian ni atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wajib setiap pagi. Kalau tak sempat baca sendiri, buka TV Al-Hijrah. Tiap pukul 7 kita boleh ngaji Yasin mengikut telinga. Potonglah bawang, masaklah sarapan, sapulah sampah, tapi telinga kita dengar surah Yasin, dan insya-Allah mulut kita sambil ikut bacaan surah Yasin itu. Tapi Ustazah memang tak ada masa-masa macam tu. Ustazah tak potong bawang, Ustazah tak buat sarapan. Sahabat-sahabat, makanya Ustazah akan pastikan lepas subuh Yasin dulu dalam amalan harian. Habis Yasin 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Ada juga ni sebab ya Allah fitnah Dajjal semakin hampir dalam hidup kita. Nabi cakap hindarkan fitnah Dajjal itu dengan mengamalkan 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Tapi malam Jumaat jangan 10 ayat juga, seluruh surah 110 ayat. Sekian dimaklumkan. Ini kemai nak cengkelat je kerja. Ustazah tiap malam Jumaat saya baca Al-Kahfi, alhamdulillah bagusnya. Tiap-tiap hari tahu Ustazah. Tiap-tiap hari baca Al-Kahfi. Ya 10 ayat je kan Ustazah. Ya bagus, itu hadis. Tapi yang malam Jumaat tu baca semua 110. Latih diri. Kalau tak boleh, susah, penat sangat, usahakan sikit-sikit. Bermula Khamis malam Jumaat nak baca 20 ayat dululah lepas maghrib. Lepas Isyak 20 ayat lagi lah. Nanti bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi nak baca 20 ayat lagi lah. Lepas tu subuh esok nak baca 40 ayat pula lah. Zuhur esok Jumaat, orang tengah pergi solat Jumaat, kita orang perempuan nak habiskan lah Al-Kahfi. Mulakan dengan begitu dulu. Mulakan dengan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan sikit pun tak buat, memang nak kena cubit. Ni hari ni pesal mulut ni berpantun lah, bersyair lah bagi. Sebab teringat Cikgu Rohana. Kesian Cikgu Rohana. Tapi insya-Allah beliau sembuh. Habis Al-Kahfi 10 ayat, saya akan terus sambung kepada maksurat. Maksurat pagi, kita baca lepas Yasin, lepas Al-Kahfi 10 ayat, terus sambung maksurat. Zikir pagi, doa-doa yang diajarkan warid datang maksur daripada Nabi Muhammad SAW. Habis maksurat, terus baca doa Abu Darda. Kita yakin dengan doa Abu Darda. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Hanya kepadamu aku bertawakal. Engkaulah Tuhan Arasy yang Maha Agung. Apa sahaja yang dikehendaki Allah. Hari ni kita nak start buat kerja ni. Apa sahaja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Masya Allah, kuat jiwa kita. Semalam yang berlaku sebab Allah nak jadi macam tu. Hari ni aku tak tahu apa yang aku nak tempuh, semuanya kehendak Allah. Kalau Allah kata benda tu terjadi, dihalanglah oleh apa pun, benda tetap terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Anda yang duk selak-selak muka surat ni, tak ada dalam buku Latahzan tau. Ustazah saja nak tunjuk ni. Ni. Mesti semua orang ada. Kalau tidak, piak telinga. Dan ada tu jangan tak amal pula. Aku sedar bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku dan kejahatan sekalian yang melata, yang segala roh mereka dalam genggamanmu. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, yakni adil.
So segala yang melata di atas bumi termasuklah coronavirus. Dan saya percaya Cikgu Rohana Saleh sudah beramal akannya. Sahabat-sahabat, tapi Allah berkehendak. Jadi juga kita doakan dia sembuh insya-Allah. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang beriman ditimpa musibah bersabar. Dapat nikmat, Masya Allah, bersyukur. Inilah ajaibnya orang beriman. Hati sentiasa dalam senang dan tenang. Subhanallah. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap belum habis lagi. Belum habis lagi. Lepas daripada doa Abu Darda, Ustazah akan tutup dengan Asmaul Husna. Okay? Asmaul Husna. Dan tiba kita baca Nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Allah tak syok lah Ustazah nyanyi sorang-sorang. Bukalah YouTube. Masa tu dah nak goreng nasi dah pula. Buka YouTube Asmaul Husna. Dan kalau boleh di dalam buku ini, anda tengok bukunya Ustazah ni, bukan tak tahu beberapa perkara. Anda tengok. Nampak tak? Betapa Ustazah contiang. Kenapa Ustazah contiang? Ustazah nak jelas, Masya Allah, apa maksud Al-Syakur, apa maksud Al-Ali, apa maksud Al-Kabir, apa maksud Al-Hafiz, supaya ketika lisan kita menyebut nama-nama Allah tu, hati kita disentuh dengan maksud, dengan rasa. Al-Hafiz, aku nak keluar hari ni, kau jagakan aku ya Allah, kau jagakan suami anak-anak aku ya Allah. Subhanallah sahabat-sahabat, kita baca Asmaul Husna habis, insya-Allah tak sampai 1 jam. Okay, sahabat-sahabat, sebab tu lepas subuh tadi Ustazah amal elok habis, ready untuk kelas pukul 7. Sempat lagi buat sarapan, simple je makan. Apa nak makan lebih-lebih sangat muslimat. Okay, simple je makan. Masukkan dalam air fryer kari pap 3 biji. Ustaz makan apa tadi kuih cok badak 3 biji. Cukup dah tu. Okay, cukup. Lepas tu habis kelas 7, 8 suku baru habis. Sambung pula kelas anda. Lepas tu habis ni kita berjalan pula. Bukan berjalan lah, bohong, berjalan naik kereta pergi masjid di Sentul. Habis balik ready untuk Zuhur. Pukul 3 ada kelas pula. Muslimin muslimat dirahmati Allah, susun atur. Wallahi ya Allah, jagakan hatiku. Ini keluarga saya ni yang saya bercakap, ya Allah, bukan untuk menunjuk, tapi untuk menunjuk cara. Semua kita ada bidang. Ustazah best lah Ustazah lepas ni. Kalau semua orang jadi penceramah, jenuh, siapa nak dengar? Anda meniaga tepi jalan, anda nak ziarah mak ayah, anda nak bawa anak jalan-jalan, pastikan dalam nafas ibadah. Okay? Jalan-jalan, bawa anak keluar sana sini. Jangan sampai balik Zuhur pukul 4 petang, sahabat-sahabat. Macam mana kita nak dapat redanya Allah? Okey? Allah, bunga orkid. Buku ni memang ada dijual oleh tim khidmat Ustazah Zai. Sat nak tulis. Siapa nak buku ni? Ingat semua orang dah tahu dah. Siapa nak buku ini? Tolong terus PM 0163729048. 372-048. Okey, saya tulis di ruang komen. Mana lepas tu saya pinkan. Simple je pin hari ni. Sebab tadi tab saya problem. Terima kasih Kak Yanti. Okey, saya pinkan Kak Yanti punya pula. Main pin-pin pula. Tak syok lah pin Kak Yanti. Pakai keronsang. Pakai resang. Okey, saya pinkan Kak Yanti punya. Okey. Buku ni ya Allah, sahabat-sahabat, anda ke mana pun tolonglah bawa, lunyaikan. Dalam kereta ada, dalam handbag ada, macam-macam ada. Okay, ni Ustazah punya trip umrah nak start dah. Mereka akan dapat percuma seorang satu. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Tolonglah sahabat-sahabat, benda ada tapi kita tak nak amal. Apa nak jadi kita ni? Bayangkan kita si buta, orang bagi tongkat, tapi kita tak nak pakai tongkat tu. Halan tak degil sangat, tak nak pakai tongkat, masuk dalam longkang dah, badan muka. Allah tak macam tu kan kita. Ustazah Zai je mulut macam tu. Tapi Allah kata, aku dah beri dah semua jalan. Awak yang payah sangat nak ikut. Sahabat, kita ada cita-cita yang sama. Kita nak jumpa balik dalam syurga. Ustazah hari-hari cakap pun rasa macam bukan senang ya Allah. Tapi kita cuba. Allah pandang usaha kita. Okey, sebab tu pagi tadi kuliah saya menangis.
pada kalimah surah At-Takatsur kami bahas tadi pagi. Okey, sahabat-sahabat dalam kelas khas, ayat surah At-Takatsur ditutup dengan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti kat sana Allah akan tanya kita akan nikmat yang kita dapat kat dunia. Ingat tak semalam TV Al-Hijrah ketika Farah baca satu hadis, Nabi kata kebahagiaan sebenarnya adalah isteri yang solehah, antaranya rumah yang luas. Ustazah kata Farah jangan duk baca. Bukan tak bagi Farah baca hadis. Ni kan orang perempuan bang, tengok TV Al-Hijrah tu. Pengacara tu cakap apa, dia baca hadis Nabi, kena sediakan rumah yang luas tahu pada saya. Laki dah kerjanya gaji kena potong, nak sedia rumah luas macam mana? Kalaulah maksud hadis Nabi rumah luas tu tak salah, maksud kekayaan tak salah. Nabi ada peluang nak kaya tapi Nabi tak pilih untuk hidup kaya raya. Kenapa ya sahabat? Sebab Nabi tahu ramai orang yang lupa untuk bersyukur dengan kayanya, tetapi orang miskin lebih ramai yang bersyukur. Masya Allah, orang kaya di kalangan anda tak pernah salah. Nabi suruh berumah luas, Nabi suruh. Tapi jangan pernah tinggalkan Allah. Okey, kita nak tutup dengan syair. Kalau syair ni kena, apakah engkau? Kan sepatutnya, memang tidaklah. Apakah engkau hendak menangisi Laila, padahal engkaulah yang membunuhnya. Laila Majnun. Kamu bunuh dirinya dengan perlahan dan penuh ketenangan, wahai pembunuh bengis. Wah, maksudnya kadang-kadang kerana cinta itu buta. Bila sudah bercinta, pesanan mak ayah pun dilupa. Lebih-lebih lagi pesanannya Allah Ta'ala. Layak tak kalau berlakon filem Piramli? Allah merepek dah Ustazah Zai ni. Orang dah 1K dah yang menonton. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana nak beli buku tu? Ya Allah, saya dah pinkan. Ada nama Yanti Hamid kat bawah. Buku La Tahzan kita dah ambil lagi stok. Walaupun kita dah 100 lebih, belum terlambat untuk anda beli. Saya tak sembunyi harga ya. Buku ni sesuai lah dengan ketebalannya RM45. Tak termasuk pos. Tak wajib anda beli. Tapi kalau anda rasa nak istiqamah membeli, Syok ada kitab. Nak istiqamah nak belajar, Syok ada kitab. Buku ni RM15 sahaja. Kalau anda tengok kat Shopee kat mana-mana RM20. Ustazah dah macam nak meniaga lah pula. Memang meniaga pun kan. RM15 sebab Ustazah niatkan biarlah di sini memang Ustazah bukan niat meniaga buku amalan harian. Orang yang keluarkan Ustazah jual RM15 je. Tak apa, sebab saya selit pahalanya, insya-Allah orang amal sampai kepada almarhumah bonda Ustazah dan almarhumah bondanya Ustaz Azwan, yang kami dua-dua orang kehilangan ibu. Sajalah nak khabar, bapa Ustazah dengan ayah Ustaz single mingle. Sekian dimaklumkan. Ampun maaf bergurau, saya kena siapkan diri untuk sekejap lagi sahabat Jaja ambil saya 9.30 untuk pergi masjid. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.